Feeling extrovert dipengaruhi oleh belahan otak sebelah kanan ataupun dipanggil limbik kanan bahagian bawah. Kemudian dipengaruhi oleh lapisan luar, lapisan jarang-jarang dan berwarna kelabu. Dia feeling extrovert daripada kombinasi belahan dan lapisan otak yang dominan ini, dia akan melahirkan seseorang yang memiliki kecerdasan social quotient. Maknanya lebih kepada kecerdasan melibatkan perhubungan di antara sesama manusia. Feeling extrovert dengan kecerdasan yang ada, dia mampu untuk membina persahabatan. Dia sampai tahap kalau perhubungan dengan seseorang, dia mampu membina persahabatan cepat berbanding dengan personality yang lain. Feeling introvert keputusannya dari dalam diri dia. Feeling extrovert disebabkan pengaruh pada pemacu drive extrovert tadi. Feeling extrovert pengaruh keputusan besarnya adalah mudah dipengaruhi oleh persekitaran yang sesuai dengan emosinya sendiri. Kata kunci bagi feeling introvert adalah yang pertamanya merasai, yang kedua pernafasan, memimpin dan dicintai. Jadi feeling extrovert ni lebih kepada orang datang pada dia dan dia akan beri sepenuhnya. Itu konsep yang mudah untuk kita faham. Okay, dalam organisasi, feeling extrovert dia memainkan peranan sebagai trainer yang terbaik ataupun kita kata mentor yang terbaik. Pada setiap hubungan, setiap pekerjaan, kalau kita datangkan pekerja yang baru, yang melatih pekerja baru adalah feeling extrovert. Kerana kecerdasannya adalah pada hubungan. Bila dia menerapkan suatu ilmu, dia akan beri sepenuh hati. Itu antara peranan feeling extrovert di dalam suatu organisasi. Antara peranan lain adalah sebagai orang yang mengawal hubungan di antara staf-staf ataupun kaki tangan yang lain. Okay, kingmaker, kalau kita faham, mudah fahamnya adalah kingmaker ni seorang yang menciptakan seorang lain, menciptakan orang yang berjaya. Sebagai contoh, seorang mentor, dia ada protegi dia. Sebab tu sebagai feeling extrovert, perlu diri dia perlu mencari protegi untuk dia memberi ilmu ataupun dalam kerohaniannya dia menceritakan sampai tahap pada ilmu kerohanian yang tinggi pada orang yang menjadi proteginya. Okay, bercerita tentang kelemahan dan kelebihan feeling extrovert, di sini kita datangkan dua contoh. Yang pertamanya, feeling extrovert kelebihannya selalu ada misi yang baru. Kalau feeling introvert lebih pada visi. Feeling extrovert daripada misi, namun pada masa sama dia mudah menyerah. Seumpama tinggi extrovert nak menang tapi stamina-nya kurang. Kalau feeling introvert, misinya sentiasa ada misi yang baru tapi pada masa yang sama dia mudah menyerah. Mudah menyerah kerana disebabkan kelemahannya yang lain adalah malas berfikir. Orang feeling dengan istilah lain, dia tak mahu serabut kepala. Okay, yang kedua, dia mendengar. Dia seorang yang sangat memberi telinga, sangat mendengar. Kalau kita cerita masalah pada dia akan mendengar sebaiknya. Kita akan rasa dia seorang sangat mendengar, tapi dalam masa sama dia hanya mendengar, hatinya tak terusi. Itu feeling extrovert. Kalau kita ambil skop perhubungan, feeling extrovert dia akan, kalau pada chemistry-nya, semula jadinya feeling extrovert dicari cinta. Maknanya kalau dia seorang lelaki, dia tak perlu untuk memulakan suatu perhubungan. Maka biasanya perempuan yang akan memulakan perhubungan. Pada pengalaman saya, kalau feeling extrovert dalam perhubungan, contohnya kalau saya jarang jumpa feeling extrovert yang ditinggalkan. Kebanyakannya feeling extrovert yang menambah. Yang tu ramai. Itu pattern. Feeling extrovert yang kalau saya jumpa ada satu kes, pengalaman saya, feeling extrovert ditinggalkan, dia tanpa masa yang panjang dia akan mencari pengganti yang baru. Itu feeling extrovert. Cara belajar, bila kita cerita cara belajar tentang anak feeling extrovert, dia mesti dilibatkan dengan cara meningkatkan minat belajar. Okay, feeling extrovert, cara belajarnya adalah dengan berbincang dengan guru atau kawan, di mana bahasa lain kita kata group discussion ataupun belajar secara berkumpulan. Setiap fakta yang ada dikaji, kemudian diajarkan semula. Dengan bahasa lain, feeling extrovert perlu mengajar orang lain untuk dia lebih faham dan dapat mempraktikkan apa yang dipelajari. Manakala cara untuk meningkatkan minat belajar, feeling extrovert adalah sentiasa dipuji dan didampingi supaya mood belajarnya sentiasa pada tahap yang tertinggi.
Maknanya feel extrovert adalah orang yang suka dipuji. Dia belanja mengikut apa kehendak dia. Sebagaimana dia lebih kurang macam sensei extrovert. Extrovert ni dia, contohnya dia ada target, dia sanggup menyimpan dulu, kemudian dia akan habiskan, boroskan. Begitu. Itu lebih pada target. Kalau feel extrovert dia lebih pada keinginan. Mana kalau kita kata bezanya, sensei extrovert ni dia sanggup menahan, dia sanggup menabung, dan feel extrovert dia terus je keluar. Dia macam tu. Itu beza dia. Mana sensei extrovert dia sanggup berpayah-payahan, feel extrovert ni dia akan berusaha juga macam mana untuk dapatkan benda tu. Kalau dia tak ada duit pun dia akan usahakan dapat dengan apa cara sekalipun. Sebab tu kebahayanya feeling ni, kalau feeling introvert dia mudah untuk sampai tahap, kalau dia ada kepentingan, dia sampai tahap dia boleh bagi rasuah kepada orang yang dia ada kepentingan. Itu feeling introvert lah, kebiasaan.